Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Fadlin binti Muhammad Taib, nombor matrik 059518. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan kaunseling dengan kemudian pada saya 6 kelas usuk 6A. Okay, dalam subjek USI 31003 iaitu Dirasah Al-Aqidah An-Nasiyah. Itu tajuk tangan saya adalah dakwah 10 ta'alluq sifat qudrah di bawah sediaan Profesor Madya Dr. Syed Hajrul Lutfi bin Syed Omar. Okey, yang pertama kita akan pergi secara ringkas kepada pengenalan sifat al-qudrah. Yang pertama iaitu sifat qudrah ini merupakan sifat yang ada pada Allah SWT sejak azali. Dia tidak berpisah daripada zat Allah, iaitu dia seiring yang ada pada zat Allah itu sifat ma'ani. Sifat ini berfungsi untuk mengadakan ataupun menyediakan suatu perkara yang mungkin, iaitu perkara-perkara yang harus. Itu seperti makhluk, alam ini adalah perkara-perkara yang harus. Sifat qudrah ini bertakluk, berterkaitan kepada perkara yang harus ada, yang dikuasai oleh Allah SWT, dan perkara yang ada itu tidak ada kesudahan baginya. Jadi maksud perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah itu ada perkara-perkara mungkin, iaitu makhluk alam ini adalah sentiasa berada di bawah kekuasaan Allah, sentiasa di bawah perhatian Allah, dan dia tidak terpisah langsung, dan perkara itu tiada kesudahan padanya. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada persoalan yang dibangkitkan berkaitan dengan sifat qudrah. Okay. Furu' ala umum yang ta'alluq qudrah, iaitu perbincangan tentang segala perkara yang mungkin, umumi atau perkara yang mungkin itu bertakluk, berterkaitan dengan qudrah Allah SWT. Itu bermaksud semua qudrah Allah SWT itu meliputi semua perkara yang mungkin. Okay. Di sini persoalan dibangkitkan, iaitu adakah perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah ketahui, iaitu secara maklumnya itu ditakdirkan, iaitu perkara yang di bawah kekuasaannya, iaitu perkara yang makdur. Okay. Bagi mendapatkan jawapan ini, kita melihat dulu telah sabit dalam kitab Tisad fi Itiqad itu, Imam Ghazali mengatakan bahawa telah sabit an kullu mumkin maqdur wa an muhil laisa bil maqdur. Itu sesungguhnya setiap perkara yang mungkin, itu perkara yang harus itu bertakluk, berada di bawah kekuasaan qudrah Allah, dan perkara itu mustahil tanpa perkara itu mustahil apabila tidak termasuk dalam qudrah Allah SWT itu. Maksudnya setiap perkara itu memang akan berada di bawah kekuasaan Allah, di bawah qudrah Allah SWT itu. Okay. Bagi menjawab persoalan ini, iaitu sama ada betul ke perkara makhluk ini adalah makdur, kita perlu mengetahui sama ada khilaful maklum itu, iaitu pertentangan dengan pengetahuan Allah SWT itu adalah perkara yang mustahil ataupun mungkin. Jadi bagi mengetahui perkara ini, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksudkan dengan perkara mustahil, apa yang dimaksudkan dengan perkara mungkin, dan apa yang dimaksudkan dengan perkara wajib. Okay. Perkara yang wajib, mustahil dan juga mungkin. Okay. Yang pertama adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib ini maksud wajib wujud dengan qudrah dan Allah SWT. Maksudnya perkara yang harus itu wajib ada dengan Allah SWT berkehendak dan berkuasa untuk mewujudkannya. Okay, sebagai contoh, kewujudan manusia ni wajib ada jika Allah kehendak dia ada. Maksudnya manusia ni memang ada, patutnya ada kalau Allah memang nakkan dia ada. Okay. Yang kedua adalah muhil, iaitu mustahil ada jika irada Allah tidak menghendaki kepadanya. Maksudnya mustahil satu perkara itu ada jika Allah tidak menghendaki kepadanya, ataupun mustahil perkara itu tidak ada jika Allah SWT tidak menghendaki kepadanya. Sebagai contoh, mustahil alam ini ada jika Allah tidak menghendaki kepadanya. Ataupun boleh jadi contoh lain, mustahil alam ini tiada jika Allah nak dia ada. Jadi itu takluk pada qudrah dan kuasa Allah. Okay, yang ketiga adalah perkara mungkin.
perkara mungkin ini kita itu perkara yang harus ia dilihat, itu wasfi imkan, perkara yang harus ia dilihat pada zat itu sahaja, daripada sudut pandang zat itu sahaja. Ia kita tidak ambil daripada sudut pandang irada Allah ataupun kudrat Allah, memang hanya pada zat itu sahaja. Sebagai contoh, alam ini boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Maksudnya kita sudut pandang kepada alam, dia boleh jadi alam ni diciptakan ataupun tak diciptakan. Kita tak pandang kepada Allah itu kehendak ataupun tidak. Okay, itulah dimaksudkan dengan tiga benda itu, iaitu perkara wajib, mustahil dan juga mungkin. Okay. Setelah penelitian kepada aspek yang tadi, tiga perkara itu, jadi kita dapat mengambil kira bahawa bagi mengetahui perbezaan antara tiga perkara itu, iaitu pertama disyaratkan adanya iradah dan bertakluk kepada iradah. Maksudnya adanya wujudnya makdur itu dengan terkaitannya dengan kehendak Allah, maka perkara itu wajib ada. Sebagai contoh tadi, makhluk itu, maksud itu wajib ada jika Allah menghendakinya, ia ada. Okay. Yang kedua, iradah itu, iradah tidak menghendakinya, maka ia mustahil ada. Jika Allah SWT tidak menghendakinya dan tidak menghendaki ia ada, maka benda tu mustahil untuk ada. Yang ketiga, ini tidak memandang kepada aspek iradah dan juga sebab. Ini itu sifat mungkin tu, perkara mungkin. Kita akan bagi di sini, tak hanya memandang pada aspek zat itu sendiri, iaitu mungkin dizatihi, iaitu perkara itu harus ada ataupun tiada. Kita tidak memandang kepada aspek Allah berkehendak ataupun tidak, ataupun faktor-faktor menunjukkan wujudannya. Tidak, kita pandang kepada aspeknya. Contoh macam sudut pandang alam ini. Alam ini boleh jadi ada ataupun boleh jadi tak ada. Okey, kita kembali kepada persoalan yang pertama tadi, iaitu adakah perkara yang bertentangan dengan pengetahuan Allah, ilmu Allah itu adalah perkara yang makdur, perkara yang telah ditakdirkan. Okey. Di sini Imam Ghazali menyatakan bahawa ia boleh menjadi dua jawapan, iaitu dua sudut pandang berbeza, iaitu boleh menjadi ia mustahil, sudut pandang satu lagi boleh jadi ia menjadi harus. Okay, kita ambil sebagai contoh. Okay. Contohnya, Zaid berdasarkan ilmu Allah, pengetahuan Allah, Zaid akan mati pada pagi hari Ahad tu. Jadi, bolehkah diberikan sifat hidup itu pada Zaid pada pagi hari Ahad itu? Okay. Di sini, boleh menjawab persoalan ini adalah pertama, mustahil li ghairihi. Iaitu mustahil bagi Zaid itu hidup pada hari pagi Ahad itu. Sebabkan mustahil sebabkan ia bertakluk kepada irada Allah. Mustahil ia berlaku disebabkan faktor-faktor Allah telah menghendaki dan telah bertakluk dengan ilmu dan irada Allah. Allah telah menyatakan bahawa dia akan mati pada pagi Ahad itu, maksudnya dia akan mati. Pada masa yang sama juga, jika Zaid diberikan sifat hidup itu dan ia hidup, maka ia bertentangan dengan sifat ilmu Allah itu, yang dia akan menukar sifat ilmu Allah itu kepada kejahilan. Sedangkan Allah menyatakan bahawa Allah itu bersifat dengan ilmu, iaitu Allah itu maha mengetahui dengan segala-gala perkara, sama ada segala perkara yang di bawah kekuasaannya. Yang kedua adalah mungkin dizatihi. Mungkin dizatihi ini adalah perkara yang harus dipandang pada zatnya sahaja. Pada pandang kepada Zaid tu, Zaid sahaja. Harus pandang pada Zaid itu, dan boleh jadi pada Zaid itu dia mati, ataupun boleh jadi dia hidup pada hari Ahad tu. Kita tak pandang kepada Allah berkehendak dia mati, ataupun
Allah berkehendak kepada hidup. Kita pandang pada Zaid tu menyatakan bahawa dia tak tahu sama ada dia akan mati, dia boleh jadi dia hidup esoknya ataupun boleh jadi dia mati pada hari pagi Ahad tu. Okay. Begitulah sekian saja daripada saya. Terima kasih.